Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan teruskan chapter 6. Slide yang seterusnya. Macaulay. Example yang ketiga. Okay, kita akan teruskan chapter yang ke-6. Okay, sambungan Macaulay. Okay, ini adalah example 3 lah. Okay, example 3 untuk Macaulay. Okay, ini adalah soalan dia. Determine the mid-span deflection . Okay, determine the mid-span deflection of beam shown below. Given E dah diberi, E dengan I ni kamu darabkanlah nanti . Ini dengan I darabkan, tapi hati-hati dengan unit lah. Ada kilonewton, ada ada milimeter kuasa 2, milimeter kuasa 4. Okey, settle lah ni. Ini milimeter dengan milimeter. Cuma unit pada soalan, rajah pada soalan ni meter. Okey, meter ni meter, length overall length pun 6 meter. Okey, dalam meter, E dan I diberi dalam mm. Tu kena hati-hatilah. Nak tukar kepada meter ataupun tukar kepada milimeter. Okey. Okey, langkah yang pertama bila kita dapat soalan untuk kita buat Macaulay, kita kena dapatkan dulu reaction. Pada A dan juga pada C. Ini maksudnya ada dua support. Pada A dan juga pada C. Pada C. So A dengan C ni kita kena dapatkan lah. Seperti biasa kita buat calculation seperti dalam topik 2. Kita dapatkanlah berapa VA dia. So kita masukkan sini VA. Sini VA. Dan kita kira VC. VC berapa? So VC ni kita masukkanlah VC. Kat point C ni ada VC. So VC dan VA ni adalah reaction. Reaction ni adalah force. Kita dapatlah VA dan VC. Dan kita tengok soalan, dia ada satu point force. Satu point force 18 kilonewton. 18 kilonewton. Dan seterusnya, bila kita dah dapat VA dan VC, kita kena tahulah boundary condition. So boundary condition biasanya adalah pada point support. Point support iaitu pada A dan C. So pada A ni, kalau kita ambil daripada kiri ke kanan, daripada A ni maksudnya jarak dia kosong. X sama dengan kosong. Dan pada support, deflection dia kosong. Pada jarak sama dengan kosong, deflection pun sama dengan kosong. Deflection pun sama dengan kosong. Dan pada lagi satu keadaan, daripada kiri ke kanan, X dia bersamaan dengan 6 meter. X dia sama dengan 6 meter. Deflection dia pun kosong. Sebab dia pada X dia adalah 6 meter. Y dia sama dengan kosong. Sebab ada support. Support tu menghalang daripada deflection. Support tu menghalang dia daripada berlaku deflection. Jadi dua boundary condition, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Yang kedua, X sama dengan 6, Y sama dengan kosong. So dekat ni, mula-mula kita kena dapatkan VA, VC. Kemudian pada soalan, kita dah tanda siap-siap lah. Boundary condition, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Kemudian boundary condition yang kedua, ambil pada point support yang seterusnya, X sama dengan 6, Y sama dengan kosong. Y ni adalah deflection. Pada bahagian lain, secara logiknya, rasuk ni, dia akan curvature dia, dia punya curvature dia akan jadi macam ni lah. Dia akan bend
Okay, kemudian dia akan naik semula lah. Dia akan naik semula macam tu. Okay, ini dia bentuk. Rasuk dia akan bend macam ni. Okay. Lebih kurang. So kat sini nanti kena mana-mana bahagian mungkin ada deflection. Okay. Pada mana-mana bahagian mungkin ada deflection yang kena cari. Okay. Dia kata determine at midspan. Okay, maksudnya midspan ni kalau ini 6, dia nak deflection pada tengah-tengah rasuk. Okay, dia nak deflection. Okay, saya bubuh segitiga pada tengah-tengah rasuk. Okay, saya tanda tengah ni sebagai apa ni? D. Okay, tandakan sebagai D. So, pada tengah-tengah ni ada D. So, deflection pada D. Dia nak cari deflection pada tengah-tengah rasuk D. Point ni saya tandakan sebagai D. Okay, deflection dekat tengah-tengah rasuk. Jarak dia adalah 3 meter. Okay, jarak dia adalah 3 meter. Midspan ni tengah-tengah rasuk. Tengah-tengah rasuk tu 6 meter. Jadi tengah-tengah 3 meter lah. Okay, 3 meter. Ini first yang kamu kena faham. Okay, yang seterusnya adalah kita kena tahu dekat mana kita nak kerat. Kita nak kerat rasuk ni. So, kita akan kerat dekat hujung kanan. Sebelum force yang terakhir. Sebelum force yang terakhir. Force yang terakhir adalah VC. Okay. So, kita akan kerat sebelum tapi antara ni. Jarak dia tak dinyata. Tak tahu lagi kat mana. Tapi antara jarak ini. Okay. Kita tak boleh nak spesifikkan dekat mana. So, bila kita potong kat sini, dia ada moment. Kita kena tambah moment. Moment ni kita namakan dia MX. Moment ni kita namakan MX. Dan jarak dia ke tempat yang kita potong tu, kita potong sembarangan saja. Jarak dia pun kita tak tahu. So, jarak yang kita tak tahu tu, kita namakan dia sebagai X. Bila kita dah potong. Slide yang seterusnya. Dekat sini kita ada VA, VC dan kita ada boundary condition. Kita ada boundary condition yang kedua. Dan kita tahu kat mana kita nak potong. Bila kita potong, kita tambah MX. Dan kita juga tahu dekat mana kita nak kira nanti deflection dekat D. Yang dekat D maksudnya X sama dengan 3. Ini daripada solution yang pertama kita buat pada slide ni. So, kita ambil jarak sampai tempat yang kita potong ni. Kita ambil jarak sampai tempat yang kita potong ni. Jarak dia. Kita potong tadi. Kita ambil jarak sampai tempat kita potong tadi. Jarak tadi X. So, kita ambil jarak X. Tadi moment kita tambahkan. Tadi kat sini kita potong tadi. Ini kita potong. Kita tambah M. Bila kita potong, kita tambah M. So, yang sebelah kiri hanya tinggal VA. VA tu 12 kN. Dan juga force. Vertical force. Downward 18 kN. Bila kita tanda sini X. So, jarak antara point X ni. Point X ni. Saya tandakan dia sebagai point X. Moment pun moment X. Antara point X ke B adalah X tolak 2 lah. So, ini adalah X tolak 2. X. X ni panjang. Jarak A ke B 2. Jadi tolak 2. So, dapatlah jarak yang X ke B ni. X ke B. X tolak 2. Nanti jarak ni kita akan bubuh sharp bracket. Sharp bracket. Itu jarak dia. Jadi bila kita kira rotation dia dekat point X. Rotation dekat point X. So 12 pusing arah jam 12 darab dengan X. 12 ni kamu akan dapat darab dengan jarak dia. Jarak dia adalah X. Kemudian ini arah jam. 18 pula lawan jam. Jadi kita letak dia negatif. 18 darab dengan X tolak 2. Yang ni kita letak di sharp bracket. Sharp bracket. Ini sharp bracket.
sharp bracket. Okey, jarak dia 18 kali X tolak 2. So, ini adalah persamaan moment function. Okey, ini adalah moment function. Okey, daripada moment function ni, kita kena integrate. Okey, kita kena integrate untuk dapatkan slope function dan juga deflection function. So, kita integrate sekali. Okey, kita dah dapat okey, moment function. So, kita gunakan moment function ni. Okey. Sorry, kelajak. Okey, ni moment function tadi. Okey, yang atas ni adalah moment function yang kita dapat tadi. Okey, moment function ni adalah bersamaan dengan ni lah. Okey, dia sama je. Okey, moment sebab moment M bersamaan dengan E I D kuasa 2 Y D X kuasa 2. M sama dengan EI du kuasa 2Y dx kuasa 2. Jadi M ni kita gantikan, dia akan jadi macam ni lah. Ni kena ingat lah benda ni. Yang dia sama. M tu sama dengan EI du kuasa 2Y dx kuasa 2. Jadi M ni kita gantikan. Okay. Jadi EI d kuasa 2Y dx kuasa 2. Ini adalah moment function. Juga kita kenali sebagai moment function. Dan kita tulis balik 12x tolak 18 sharp bracket x tolak 2. Okay. Ini moment function. Okay. Yang kedua adalah kita integrate untuk dapatkan slope. Okay. Kita integrate untuk kita dapatkan slope. Kita integrate sekali jadi x kuasa 2 bahagi 2. Okay. 2 di bawah tadi. Kemudian yang ni kita integrate, kita akan dapat seperti inilah. Okay. X tolak 2 jadi ada x kat sini. So ini kuasa dia bertambah. Kuasa yang bertambah tu kan darab dengan apa yang dekat bawah. 18. So 18 darab 1. 18 darab 1 pula. Kuasa 2 tadi. 2 tu pergi bawah jadi 2. 2 darab 1 jadi 2. 18 per 2. X tolak 2. Sharp bracket tutup. Kuasa 2. Okay. Kemudian bila kita integrate, kita akan tambah C1. Okay. Kita akan tambah C1. So bila kita simplify. So ini adalah slope function. Okay. Ini adalah slope function. Okay. Slope function. Slope function ni nanti kita nak pakai. Ini moment function. Ini slope function. Okay. Dah dapat slope function dalam sebutan C1 dan juga X. Kita tak boleh selesaikan. Kita terus pergi kepada integrate slope function tu sekali lagi untuk dapatkan deflection. So, untuk dapatkan deflection, kita integrate slope function. Jadi X kuasa 2 akan jadi X kuasa 3. Dah kuasa 3 darabkan dengan apa yang bawah ni. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. Sebab yang ni dia integrate daripada sini. Dia integrate daripada sini. Kita juga boleh integrate daripada sini. Pun boleh. Boleh integrate daripada yang kotak ni ataupun yang daripada anak panahan ni. Dia integrate daripada yang kotak tu sebab tu dia dapat jawapan macam ni. Kemudian dia integrate pula yang force yang 18 ni. Dia akan dapat macam ni lah. C1 bila kita integrate, dia akan tambah nilai X. Dia akan dapat, dia kena darab dengan X lah. Dan bila kita integrate 2 kali, kita tambah lagi satu constant. C2. Constant C2. So kita dapatlah function untuk deflection. Dan kita simplify. So dia akan dapat 12 bagi 6 jadi 2. 18 bagi 6 jadi 3. Selesaikan. C1X tambah C2. Kita pemudahkan. Simplify dia. Dapatlah deflection function. Moment function, slope function dan deflection function ni kita nak guna lagi. Tapi selepas kita guna boundary condition. Disebabkan dia ada 2 support. Pin dan juga roller. So kita akan pakai deflection punya function untuk kira C1 dan C2. Kalau dia fixed end, kalau fixed end kita guna slope dan deflection. Tapi kalau ada spin dan roller, kita hanya pakai deflection function untuk dapatkan C1 dan C2.
Harap tu jelas lah. Okay, so kita gunalah boundary condition tadi daripada slide yang pertama. X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Kenapa bunyi balik Ada siapa pasang Tak ada. Ada bunyi tak kalau kamu dengar? Ada bunyi suara saya ada cakap. Dia macam repeat balik. Tak ada. Okay, kejap Saya terpaksa end show yang ni dulu. Sebab dekat sini ada sound, patutlah. Okay. Ada sound. Sekejap saya buang dulu. Yang sebelum ni punya Dia ada sound yang lama ni. Kita akan habiskan mengkolej. Okay. Okay. Next kat sini. Next kat sini kita nak apply boundary condition. Kita nak apply boundary condition tadi ada dua. X sama dengan kosong. Okay. Y sama dengan kosong. Kemudian X sama dengan 6. Y sama dengan kosong. So kita nak apply dekat mana? Kita nak apply dekat deflection function. So kita masukkanlah X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Kita masukkan X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. So Y sama dengan kosong. Ini Y sama dengan kosong. Ini X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Kita kena tahu bila sharp bracket ni, sharp bracket dia tak boleh negatif. Kalau negatif dia akan jadi kosong. Bila negatif dia akan jadi kosong. Kemudian sini pun X. So bila kita kira C2 sama dengan kosong. Kemudian kita apply boundary condition yang kedua, X sama dengan 6, Y sama dengan kosong. So kita masukkanlah Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Sini kosong. Sini kosong bukan 6. Sini kosong. X sama dengan 6. X sama dengan 6. Ini betul. X sama dengan 6. 6 tolak 2 jadi positif 4. Jadi positif 4 tu nilai dalam sharp bracket ni tak kosong. Dia adalah 4. X sama dengan 6.
So bila kita kira nanti akan dapat nilai C1 lah. Okay, akan dapat nilai C1 dan kita akan dapat tadi kita dapat C2. Dan nilai C1 dan C2 ni kita masukkan semula dalam slope function dan juga kita masukkan dalam slope function dan juga deflection function. Okay. C1, C2. Nampak kat belakang ni dia masukkan C1 negatif 40. C1 negatif 40, C2 kosong. C2 kosong tak tulis lah. Okay, kita tulis balik. Okay. Kita rewrite. Kita tulis semula. Okay. Rewrite balik function. Okay. Tapi dengan nilai C1 dan C2. Okay. Rewrite balik. Masukkan nilai C1 dan C2. So, ini adalah slope function. Yang bawah ni adalah deflection function. Okay, langkah seterusnya tadi, soalan minta dia dekat mid span. Dia nak deflection. Dia nak deflection dekat mid span. Okay, dia nak mid span. Kita boleh dapatkan slope ataupun kita boleh dapatkan deflection. So, dia nak kat mid span. Jadi, span tu tadi ada 3 meter. Kalau mid span maksudnya separuh daripada 3 meter. Span tadi 6 meter. Jadi, kalau mid span, tengah-tengah span, maksudnya 6 bahagi 2 lah. 3 meter. So, masukkan nilai X 3 meter. Okay. Masukkan nilai X 3 meter. So, Y tinggalkan sebab Y kita nak cari. Yang X, mana ada X, semua tukar kepada 3. Okay, 3. 3. Dah masukkan semua nilai ni. So, nanti kamu akan dapat nilai Y. Akan dapat nilai Y. Kamu akan dapat nilai Y negatif 2.15 meter. Okay. Negatif 2.15 milimeter. Okay. Negatif 0.00215 meter ataupun negatif 2.15 milimeter. Okay. Sama juga kita nak cari slope, kita hanya masukkan nilai X sahaja. Guna function slope. Okay. Function kita gunakan function slope. Masukkan nilai X dia 3 meter. 3 meter. Okay. Dan kita kira. Okay. Kita kira kita akan dapat slope function. Ni EI ni kamu darab lah. Kamu darab siap-siap berapa. So masukkan. Bahagi. So kamu akan dapat nilai dia. Okay, dalam radian. Okay. Slope function. Slope tu akan dapat dalam radian. Right. Okay. Deflection akan dapat dalam milimeter. Ataupun meter. Okay. Kalau slope akan dapat dalam radian. Okay. Akan dapat dalam radian. Okay. Itu example 3 tadi. Sekarang example yang keempat. Okay. Example keempat ni. Okay. Kita tengok soalan dia. Determine the maximum deflection of the beam shown in the figure below. EI is constant. Okay. EI is constant. Okay. So, kita ada satu beam. Okay. Panjang dia 30 meter. Okay. Ada dua tupang pada A dan juga B. So, nanti kita kena carilah reaction pada A. VA. Berapa VA. Kemudian ada tupang lagi satu roller dekat B. So, kita kena cari VB. Okay. Reaction pada B. Okay. Reaction pada B. Okay. Kemudian ada point load 8 kN. Dan juga ada satu lagi moment. Okay. Ada moment 100 kN per meter. Bukan. 120 kN meter. Okay. Beam dia panjang. So, curvature dia. Okay. Curvature dia seperti yang tulis dalam yang ada dalam rajah ni lah. Curvature dia. Curvature dia kita tandakan sebagai kita lukis lah curvature dia. Dia akan naik macam ni. Sebabkan ada satu point load kat ujung. Okay. Ni curvature dia. Ni kita kena lukis sendiri. Soalan tak beri lukisan curvature macam ni. Okay. Curvature ni kita kena buat sendiri. Kita tengok ada point load kat ujung. So kita tekan. Dia lebih kurang curvature dia akan jadi macam ni lah. Dan kita dapat tahu
ujung ni akan ada satu YC. Okay, kat sini kita panggil dia deflection lah. Deflection C. Dan mungkin ada lagi satu deflection pada A dan B. Antara A dengan B ni ada lagi deflection. Tapi kita tak tahu dekat mana dia maksimum. So akan ada satu nanti pada point D tapi kita tak tahu jarak dia berapa. Dia punya deflection adalah YD. Okay, deflection dia adalah YD. Berapa? Nanti kita kena kira lah. So langkah yang pertama adalah kita dapatkan dulu berapa nilai Y, berapa nilai VA, berapa nilai YB, dan kita kena tahulah kat mana kita nak kerat ujung sebelum habis rasuk, sebelum force yang terakhir. Bila kita kerat, kita kena tambah satu lagi moment, itu moment X. Okay, kita tambah satu moment X. Tadi yang moment yang belakang ni kita abaikan lah. Okay, pasal dia duduk sebelah kanan. Kita nak tengok yang belah kiri ni saja. So, kita kerat tadi. Kita kerat kat sini. So, kita nak tengok yang sebelah kiri sajalah. Okay, kita kerat. Kita tambah moment. Moment ni kita namakan dia sebagai moment X. So, jarak ke moment X ni adalah X. Okay, jarak ni adalah X. Ni X. Jarak dia adalah X. So, jarak ke titik ke point load yang ujung, point load 8 ni adalah X. Jarak ke point A adalah X tolak 10 lah. Okay. Ujung ke A adalah 10. Jadi kita nak daripada X ke A saja, ini adalah X tolak 10. Okay. Nah, kita tolak jarak dia daripada kiri. Okay. Sebab kita nak ukur daripada kanan. Kita tolak jarak dia yang kiri. Kiri dia 10, dia tolak. Okay, ni jarak dia. Okay, ni jarak dia. So, VA kena kira VA ni 6 kN. Ini dah diterus kira je. Kalau kamu kena kira sendiri lah. Dah banyak kali dah tunjuk ni. VA ni macam mana nak buat reaction. Dapatkan VA 6 kN. 6 kN nanti akan darab dengan jarak dia X tolak 10. So, kita pun mula menghasilkan moment equation. Moment function. Jadi ada 8 dengan 6. Okay, 8 kali dengan X. 6 kali dengan X tolak 10. Okay, tapi 8 ni arah lawan jam. So, negatif 8X. Yang 6 pula arah jam. Arah jam kita letak dia positif. 6 darab dengan X tolak 10, sharp bracket. Sharp bracket. Okay. Dah dapat moment function. Okay, dah dapat moment function, kita integrate. Kita integrate untuk dapatkan yang ni moment function. Cuma tukar. Ini saja tukar. Okay, ini saja tukar. Then kita integrate. Integrate pun dah tak tunjuk dah kat sini. Banyak kali dah tunjuk. So, integrate yang atas ni akan dapat yang bawah ni. Jangan lupa tambah. Bila kita integrate, tambah C1. Okay. Kemudian kita integrate pula yang slope. Kita akan dapat deflection function. Okay. Kita akan dapat deflection function. Okay, deflection function. Tadi C1 akan tambahlah X dia. Okay. Kemudian bila kita integrate lagi sekali, kita akan tambah lagi satu C2. So, kita dapat dah 3 function tapi dalam sebutan X dan juga C1 dan juga C2. Okay. So, kita nak selesaikan C1, C2 ni dulu. Okay. Untuk selesaikan C1 dan C2 ni, kita kena guna boundary condition. Okay. Nak guna boundary condition, kita tengok pada support. Okay. Kita tengok pada support. Support ni ada dua. Roller dan pin. So, kita tahu bila roller dengan pin, kita hanya gunakan function deflection saja untuk cari nilai C1 dan C2. Kalau fix N, dia guna slope dan juga deflection. Tapi kalau ada dua, roller dan pin, so kita guna satu je function. Kita guna function deflection saja. Tapi, apa boundary condition dia? So, boundary condition dia adalah pada support. Pada support adalah A dan B. Dan juga mungkin lagi satu ada pada D. Okay. Pada D. Pada D ni kita boleh guna nanti. Tapi kita kena guna function slope. Okay, kita tengok pada A dan B dulu.
Daripada kiri ke kanan, jarak dia adalah 10. Jadi X sama dengan 10. X sama dengan 10. Y, sebab dia pada support, okay, kita akan sentiasa dia ambil kosong lah. Okay, kalau tak diberi nilai, kita akan ambil letak dia kosong. Juga pada B, X sama dengan 30. Pada B ni jarak dia daripada kiri adalah 30. Y dia pada support, okay, pada support aja mesti sama dengan kosong. Okay, kalau tak diberi sama dengan kosong. Okay, ni boundary condition yang pertama. Ini adalah boundary condition yang kedua. Okay. Okay, boundary condition yang pertama. Boundary condition yang kedua. X 10, Y kosong. X 30, Y kosong. Jadi ada dua boundary condition, iaitu pada X sama dengan 10 dan juga pada X sama dengan 30. Okay. Kita balik semula, kita nak kira nilai C1 dan C2. Kamu pun masukkanlah nilai boundary condition. X sama dengan 10, Y sama dengan kosong. So nanti kamu kira-kira, kamu akan dapat dalam bentuk equation. Dapat dalam bentuk equation. Okay. Dalam bentuk equation. Equation. Tak dapat lagi nilai C2. Kemudian kamu apply X sama dengan 30 pun, dia dah masih lagi dapat dalam equation. Cuma equation ni ada dua je unknown. C1 dan C2. Unknown dia C1, C2. C1, C2. Kita boleh selesaikan persamaan yang dua persamaan yang mempunyai dua unknown. Okay. Kalau nak selesaikan tiga persamaan, mesti kena ada tiga. Kalau nak selesaikan tiga unknown, mesti kena ada tiga persamaan. So nak selesaikan dua unknown, mesti ada dua persamaan. So kita ada dua equation. Ada dua unknown. So kita boleh selesaikan equation ni. Okay. Nanti bila kita selesaikan equation ni, kamu akan dapat nilai C1 dan juga C2. Okay. Okay, kamu akan dapat nilai C1 dan C2. Okay. Persamaan ada C1, ada C2, satu persamaan. Kemudian ada C1, C2, ada persamaan yang kedua. Jadi ada dua unknown, ada dua persamaan, kita boleh selesaikan. So kamu pun kiralah C2 dalam sebutan C1. Okay, kemudian yang ni pun sama, C2 dalam sebutan C1. Kemudian kamu selesaikan kedua-dua equation ni mengikut kaedah matematik lah yang kamu belajar tu. Okay. Selesaikan, kamu akan dapat nilai C1 dan juga C2. Okay. Bila selesaikan kedua-dua persamaan ni. Okay. Bila selesaikan kedua-dua persamaan ni, kamu akan dapat nilai C1 dan C2. Okay. Kemudian dah dapat nilai C1, nilai C2. Okay. Ini kena guna matematik punya calculation lah. Macam mana nak selesaikan. Okay. Kalau dapat nilai C1 dan C2, masukkan. Masukkan nilai C1. Okay. Masukkan nilai C1. Masukkan nilai C2. Okay. Ini slope function. Ini deflection function. Okay. So kita dah complete lah dapat slope function, deflection function yang dah ada nilai C1 dan juga C2 dia. Langkah seterusnya adalah kita nak dapatkan YC. Sebab YC ni kita tahu kedudukan dia adalah kosong. Okay. Jarak dia adalah kosong. Okay. Daripada kiri, kita jumpa dengan point C dulu. Jadi point C ni adalah start dengan kosong. Okay. Start dengan kosong. So kita masukkan jarak X sama dengan kosong, tapi kita nak tahu Y berapa. Okay. Kita masukkan nilai C, kita masukkan nilai X sama dengan kosong. So dalam masukkan ni dalam
dalam EIY. Okay. Function. Okay. Dalam function ini. Masukkan dalam function ini. Nilai X sama dengan kosong ni. Jadi nanti X ni kamu masukkan sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong. So nanti kamu dapatlah nilai Y sama dengan EI tadi constant dia kata. So kita letak aja EI. Sebab dia tak bagi nilai. So kita letak per EI lah. Yang atas ni kamu selesaikan, kamu akan dapat 12,000. So 12,000 over EI negatif. Negatif ni sebab tadi kamu tengok dia ke bawah. Okay. Ke bawah. So negatif. Okay. Negatif. Okay. Negatif. Yang YD ni ke atas. So nanti kita akan dapat deflection YD ni positif. Ini ke bawah negatif. Sebab tu jawapan dia negatif. Okay. Negatif 12,000 over EI. Okay. Baru dapat satu. Tapi dia nak maksimum. Kita tak tahu lagi yang mana. So kita nak buat YD pula. Okay. Untuk determine YD punya deflection, kita kena tahu kedudukan curvature yang paling tinggi. Okay. Dia punya bending tu, dia akan bending. Okay. Kita akan tengok pada rasuk. Dia akan bending. Okay. Rasuk ni akan bending. Curvature dia macam ni. Kamu nampak dia bending, naik. Kemudian, dia turun semula. Okay. Dia turun semula. Sampai C. So, kita nak fokus kat sini. Dia naik. Dia, setiap kali dia naik ni ada slope lah. Ni ada slope. Ada slope. Ada slope. Tapi kat sini slope dia kosong. Okay. Pada point D ni slope dia kosong. Okay. Kosong darjah. Kosong darjah. Kosong darjah. Maksudnya kita kena pakai slope function. Dan slope function tu kita samakan dengan kosong. Barulah kita boleh tentukan berapa jarak dia. Berapa jarak X. So dekat function slope, kita ambil function slope, kita sama kosong. Okay, kita ambil function slope. Mana function slope? Okay. Kita ambil function slope ni. Okay. Okay, tapi nilai ni samakan dengan kosong. Okay, nilai ni sama dengan kosong. Okay, tengok nilai ni sama dengan kosong. Jadi bila nilai tu sama dengan kosong, so yang sebelah kiri tadi semua dengan kosong dan kita hanya tinggal nilai X saja. Okay, nilai X yang kita nak cari. So kita selesaikanlah satu je unknown, satu persamaan, satu unknown. So kita boleh selesaikan nilai X. So bila dah selesai, kamu akan dapati nilai X adalah 20.3 meter. Okay, dah dapat nilai X. Satu unknown, satu persamaan. So kita selesaikan. Dapat X sama dengan 20.3. Okay. Okay. Ini adalah point. So kita tahu sekarang ni. Jarak ke point D ni. Kita baru tahu. Okay. Ini adalah XD tadi. Okay. Ini adalah nilai XD tadi. Okay. XD. Okay. 20.3. Okay. Kita baru tahu 20.3. Langkah seterusnya adalah masukkan nilai X tu 20.3 tu dalam function deflection. Okay, masukkan nilai 20.3 dalam function deflection. Okay, masukkan. Gantikan yang mana X tu dengan 20.3. 20.3. 20.3. Tinggalkan Y kat sebelah kiri. Sebab Y yang kita nak cari. Okay. So tinggalkan. So kamu akan dapat 5006. Positif ni. Positif. Over EI. EI ni. Pergi bawah. Okay, dia jadi sini lah. 5006. Bila kamu selesaikan yang belakang ni semua, dia dapat 5006. Okay. EI pergi bawah jadi 5006 over EI. Antara 5006 dan 12,000, yang mana lebih besar? So, kita tahu 12,000 lebih besar. Okay. 5006 ni positif sebab dia ke atas. Kamu tengok balik pada rasuk. Dia akan dapat positif. Jadi betul lah 5,006 tu. Sebab dia ke atas. Yang 12,000 tu ke bawah. Jadi negatif. Yang ni ke atas positif. Okay. Ni betul. Tapi dia nak yang mana maksimum?
So kamu kena compare lah 12,000 dengan 5,006 yang mana lebih besar. Okay. Jadi YC lebih besar lah sebab YC 12,000. Okay. Ni 12,000. 12,000. Yang ni 5,006. Jadi 12,000 lebih benar, dan lebih besar. 12,000 lebih besar. Jadi Y max adalah YC bersama dengan YC. Ya, sama dengan negatif tu dia 12,000 over EI. Over EI. Okay. So itulah maksimum dia. Okay, itulah maksimum dia. Okay, dalam sebutan EI. Sebab dia tak beri nilai EI, so kita masukkan over EI macam ni. Okay. Okay, next adalah yang ada UDL. Yang ada UDL macam ni. Determine the slope deflection at X equal to 3 meter. Also determine the location and magnitude of maximum deflection given EI 4,000 kilonewton meter square. So untuk ni kita tengok ada roller dekat B, ada pin dekat A. So ada dua. Dan kita kena kira lah nanti ni berapa VA, berapa VB. Okay. Tak tunjuk dah kat sini tapi kamu kena kira nanti. Yang dapat VA, VB. So kamu kena kerat dekat sini. Ni kamu boleh imagine lah. Dia punya rasuk nanti. Dia akan turun. Curvature dia akan naik. Okay, ni curvature dia. Okay, ni curvature dia. Kerat kat sini. So kerat kat sini. Okay, bila kerat ada moment X. Okay, moment X. Kemudian apa lagi? Boundary condition. Boundary condition kat A ni hujung. Jadi hujung ni sama dengan kosong lah. X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Kemudian kat mana lagi? Dekat X sama dengan 10. X sama 10 hujung dekat B. Dekat B. Ni pun Y sama dengan kosong. So ni adalah boundary condition. So kira nilai VA, kira nilai B, kira nilai VB, kerat pada hujung tambah moment X. Okay, ni kira VA dan VB. Okay, dapatkan VA dan VB dah dapat 2 kN. Untuk VA, VB 7 kN. Okay, masukkan VA tadi 2 kN. Kita dah kerat. Kita dah kerat ni. Kerat kat sini. So tambah moment. Moment X. Okay, moment X. Tambah moment. Okay, apa yang kamu perlu buat ialah tadi UDL tu sampai sini je. Okay, UDL tadi asal dia sampai sini je. Okay, untuk UDL ni kamu kena tambah UDL tu sampai tempat kita kerat. Okay, UDL sepatutnya sampai tempat saya marking ni. Tapi disebabkan kita kerat kat ujung, kita tambah UDL ni sama nilai dia 2 kN per meter sampai ujung, sampai tempat kita kerat X. Tapi bila kita tambah dekat atas, kita juga kena tambah sebelah bawah. So arah berlawanan lah. Tambah ke atas, arah ke bawah. Kemudian bila dah tambah, tolak semula. Tolak semula ni tolak ke atas lah. Tolak semula ke atas. Daripada mana tempat kamu tambah. So kamu tambah dekat sini. Kamu tambah kat sini. Kamu tambah kat sini. So kamu tolak balik pun dari jarak tempat yang sama. Supaya dia balance. Supaya dia balance. Okay. Jarak yang sama. Okay, jarak dia berapa? Okay, sampai sini adalah sampai dekat moment ni adalah X tolak 2. Okay. Ni adalah X tolak 2. Kemudian ada lagi jarak. Jarak sini berapa? Ini adalah X tolak 4. Okay. X tolak 4. Kemudian jarak ni berapa? Okay. Jarak ni. Jarak ini
X tolak 6. Sampai kilonewton, okay, ni jarak dia berapa? X tolak berapa? X tolak 8. X tolak 8. Okey. Okey, dah banyak lah parameter kita dah masuk. Okey, ingat bila point load dia kuasa 1, bila dia moment dia kuasa 0. Bila dia UDL dia kuasa 2. Okey, darab dengan jarak tapi kuasa 2. Okey. Jarak dia kita kena ikut rotation dia lawan jam dia negatif. Kemudian kita tambah balik bila dah tambah ke ujung ni. So kita tolak balik. Kita lawan balik lawan balik ni ditolak ke atas, dia arah jam. So tambah kat sini. Okey, sama juga UDL kuasa 2. Okey, satu persatu kita akan tengok. Okey, 2 kilonewton darabkan dengan X sebab dia point load kuasa 1. Okey, 2 kilonewton darab X. Okey, yang kedua adalah moment. Moment berapa? 10 kilonewton. Okey, 10 kilonewton jarak dia berapa daripada X? Jarak dia adalah X tolak 2. Sebab dia moment dia kuasa 0. 10 darabkan dengan sharp bracket X tolak 2 kuasa 0. Sebab apa? Sebab dia moment. Moment kuasa 0. Okey. Okey, yang seterusnya adalah UDL. UDL ni kamu tengok dekat mana dia mula. Okey, dekat mana dia mula sampai habis. Sebab kamu dah tambah sampai tempat kamu potong. Dia jadi 2 ni darabkan dengan X tolak. Yang 10 ni tadi darab X. 10 ni darab dengan X tolak 2. Jadi yang 2 ni akan darab dengan 2 ni akan darab dengan X tolak 4. Okey, X tolak 4. Okey, jadi 2 darab X tolak 4. Sebab dia UDL. UDL dia kuasa 2. Okey. Kemudian kenapa negatif? Sebab dia daripada X ni kalau kita tolak dia berpusing lawan jam. Okey, dia berpusing lawan jam. So negatif. So negatif. Kemudian kemudian seterusnya adalah bila kita tambah tadi 2 kilonewton per meter ke atas, kita kena tambah balik 2 kilonewton per meter juga dekat bawah. So value 2 ni sama untuk yang tempat yang kamu tambah ni. Okey, jarak dia adalah X tolak 6. Okey. Sini juga 2. Okey, 2 kilo Newton per meter. So 2 ni tadi darabkan dengan 6. Darabkan 6 sebab dia UDL kuasa 2. Dia pusing arah jam daripada X, dia pusing arah jam. So positif. Okey, positif. Kuasa 2. Dan jangan lupa bahagi dengan 2. UDL dia kuasa 2 bahagi 2. Okey, kuasa 2 bahagi 2. Kuasa 2 bahagi 2. Okey, ini untuk UDL step dia. Okey, next adalah 5 kilonewton. 5 kilonewton ni arah lawan jam. So negatif 5 kilonewton sebab dia point load dia kuasa 1. Jarak dia adalah X tolak 8. 5 X tolak 8 UDL dia kuasa 1. Point load dia kuasa 1. Okey, kita dah dapat moment function. So kita tulis balik moment function dalam sebutan EI D kuasa 2Y, DX kuasa 2. So kita tulis moment function. Daripada moment function kita integrate. Kita integrate. Cuma kena tambah C1 kat belakang dan integrate lah. Dan semua X ni. Kemudian kita integrate lagi sekali untuk dapatkan deflection function. Okay, deflection function jangan lupa tambah C2. Okay, kalau slope function tadi ada tambah C1. Untuk deflection kena tambah C1X dan C2. Okay, so kita nak kena kira C1 dan C2 ni dulu sebelum kita rewrite. Kita tulis semula. Nanti kita nak tulis semula function ni, kita kena kira C1 dan C2. Okay, C1 dan C2 ni kena ada nilai. So kita pun apply boundary condition. Apply boundary condition, 2 boundary condition tadi kita dah dapat X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 10. Kedua-duanya deflection sama dengan 0.
kedua-duanya adalah X sama dengan Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong ni maksudnya deflection sama dengan kosong. X sama dengan kosong, deflection sama dengan kosong. X sama dengan 10, deflection sama dengan kosong. Okey. Kita masukkan nilai X kosong, Y kosong dan kita dapat nilai C1. Kita dapat nilai C2. Kemudian kita guna lagi sekali untuk boundary condition yang kedua. Kali ini X sama dengan 10 pula. So kita dapat nilai C1 negatif 56. Okay, so masukkan nilai C1 dan C2 ni ke dalam slope function dan juga moment dan juga deflection function. Kita tulis semula masukkanlah nilai C1, masukkan nilai C1, kalau ada nilai C2 masukkan. Ini tadi nilai C2 dia kosong, tak perlu tulis lah. So dah dapat slope function dengan nilai C1 sekali dan dah siap. Dan juga deflection function yang dah ada nilai C1 dia. Okey. Okay, next adalah kita boleh gunalah slope function dan juga deflection function. Okay, tujuan kita memang kita nak dapatkan equation ni yang dah ada nilai C1 dan C2. Dah dapat equation ni, kita boleh masukkan saja kat mana-mana point 1 ke 2 ke 3 ke. Kita tahu nilai X saja kita masukkan. Nilai X nak berapa? Kita gantikan nilai X tu dengan apa-apa nilai yang diminta dalam soalan. Okay, soalan minta dekat 3 meter, so kita masukkan X 3 meter. Dan kita akan dapatlah, okay, dekat 3 meter ni, kita gunakan slope function, so kita akan dapat slope. Okay, EI 4000. Dah diberi dalam soalan tadi 4000, masukkan. So dah dapat slope ni dalam radian. Okay, dapat slope dalam radian. Dan masuk juga X sama dengan 3, guna deflection function pula untuk dapatkan reflection. Okay, gunakan deflection function untuk dapatkan reflection. EI tadi 4000. So masukkan nilai X sama dengan 3. Masukkan nilai X sama dengan 3, sama dengan 3, sama dengan 3. Sama dengan 3. So dapatlah dalam meter. Okay, deflection. Okay, ini bersamaan dengan 38.5. Okay, 3.85. mm. Kalau kamu guna mm lah. Kalau kamu dapat meter, akan dapat negatif 0.00385. Negatif sebab apa? Kalau kita tengok pun, curvature yang kita lukis tadi, arah dia ke bawah. Pada 3 meter, maksudnya 3 meter, 1, 2 kat sini. 3 meter lebih kurang kat sini lah. So 3 meter tu, kat sini, dia ke bawah, negatif. 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 Tadi soalan minta dia suruh cari dekat 3 meter. So dekat sini negatif. So kita dapat jawapan negatif tu maksudnya betul lah. Kita dapat jawapan negatif tu maksudnya betul. Kita dapat negatif 0.00925 radian ni pun betul. Sebab apa? Pada ni dia masih lagi ada slope. Slope dia ke bawah. Kalau kita ambil slope ni adalah slope negatif. Slope ni adalah negatif. Dia menunjukkan ke bawah. Dia ke bawah. Slope ni negatif. So maksudnya betul juga. Deflection negatif, slope negatif. Okay, ini untuk kira X 3 meter. Ada lagi tak soalan minta? Also determine the location and magnitude of the maximum deflection. Maximum deflection adalah pada slope kosong. Jadi nanti kalau saya lukis kat sini, bila bending macam ni, ada satu slope tu dia akan kosong. Dia rata saja, rata.
Dia akan rata saja. Okay. Rata ni maksudnya slope ni mendatar. Sama dengan kosong. So kita nak tahu berapa deflection dia pada deflection sama dengan kosong. So langkah yang pertama adalah gunakan function yang EI dy dx. Tu EI dy dx tu sama dengan kosong. Kita ambil function dy dx tu dan function tu kita samakan dengan kosong. Okay. Function ni kita samakan dengan kosong. Okay. Bila samakan dengan kosong, kita kena masukkan, kita cuba nilai X sama dengan 5. Kita cuba nilai X sama dengan 5.5. Kita cuba X sama dengan 5.2. Sampai nilai, supaya nilai yang ini sama dengan kosong. Sampai dapat kosong. Okay, kamu tekan kalkulator, kalau tak dapat kosong, tekan lagi. Tak dapat kosong, tekan lagi. Sampai kamu masuk nilai X, 5.1, dia dapat slope kosong. Okay. Maksudnya, bila kamu guna X sama dengan 5.1, dia dapat kosong. So, pada X sama dengan 5.1 lah deflection paling tinggi. Okay. Kemudian, bila dapat nilai 5.1 ni, deflection paling tinggi pada X 5.1, masukkan nilai X 5.1 ni dalam deflection function. Jadi gantikan X sama dengan 5.1, 5.1, 5.1, 5.1, 5.1, 5.1. So kamu pun dapatlah Y yang baru yang paling tinggi adalah negatif 48.3 mm. Okay. Itu maksimum dia. Maksimum dia pada negatif 48.3. Negatif lah sebab dia ke bawah. Okay. Itu maksimum. Okay. Dia minta yang maksimum. Okay, dah dapat lah. Dia nak pada 3 meter dan juga pada maksimum. Okay, next adalah soalan yang ke-6. Example yang ke-6. Okay, example yang ke-6 ni pin dan roller. Okay. Okay, example yang ke-6. Pin dan roller. Cuma pin dan roller ni di sebelah kiri. Ujung baru ada force. So kita tahulah kita nak lukis. Nanti dia punya curvature dia. Secara mudah ni kita tulis lukis macam ni lah. Kemudian dia naik pada B semula sebab ada tupang. Kemudian ada force dekat ujung. So turun balik. Okay, turun balik. Okay, ini curvature dia. Jadi kat sini ada deflection. Okay, deflection. Kat sini pun ada deflection. Okay, kat sini pun ada deflection. Okay, kemudian kita nak kerat kat ujung. Kat sini lah kita kerat lebih kurang. Bila kita kerat, kita tambah moment. Okay, moment X. Okay, jarak daripada ni semua akan ada X lah. So sini X. Okay, ni adalah X. Okay, ini adalah X. Ini pula adalah X tolak 4. X tolak 4. Ini X. Okay. Kita cuba buat moment function. Okay. Sebelum tu tengok kat sini nilai E dan nilai I diberi. Kamu tinggal darab. Dapatkan berapa nilai EI. Okay. Okay, jangan lupa ada A dan B ada support. So dapatkan VA dan VB. Okay, dapatkan nilai VA dan VB. Okay, diberi nilai, bukan diberi, dia dah kira nilai VA 22, nilai VB 62. So kita hanya nak guna nilai yang sebelah kiri saja, VA saja. Sebab kita nak guna juga VB sebab VB kita potong ujung selepas kita potong selepas roller. Jadi dua-dua nilai VA dan VB ni kita nak pakai. Okay, kita nak pakai. Okay, lagi satu adalah bila kita kerat kat ujung tu, UDL ni tak sampai ujung. Jadi bila tak sampai ujung, kamu kena tambah. Ini kena tambah. Okay. Yang UDL sebelah ujung ni, yang merah ni kena tambah.
Bila tambah, kena tolak semula. Jarak yang sama. Tambah dan tolak semula. Kita nak UDL ni sampai hujung. Okay. Kerat, bila kerat ada moment. Okay. Tambah moment. Untuk balancekan dia. Okay, X. Ini adalah X tolak 4. So, kita boleh buat function untuk moment. Okay, 22 darab dengan X, arah jam, positif. Kemudian 16. Okay, kita tengok kat sini. Okay, 22 darab dengan X. Okay, kemudian 16. VB, dia ambil VB dulu. Okay, kamu boleh ambil 16 dulu ataupun VB dulu. Okay, tapi dia ambil VB dulu. VB ni jarak dia adalah X tolak 4. Dia juga adalah point load. Yang kamu tengok sini. Sebab dia point load, dia kuasa 1. Ataupun kamu tak perlu tulis lah kuasa dia. Okay, nak tulis pun boleh. Tulis kuasa 1. Kalau tak tulis tu maksudnya kalau tak tulis kuasa 1 lah. Sama juga dengan bahagi. Bahagi 1 kita tak tulis. Okay, sebenarnya ni ada bahagi 1. Ini pun kuasa 1. Kuasa 1. Okay, 62. Okay, ni yang VA tadi, 22. Ini adalah VB, 62. Dua-duanya adalah point load. Jarak dia VA, X. Jarak VB, X tolak 4. Sebab dia point load, kuasa 1. Okay, seterusnya adalah UDL. UDL, kita tengok tadi soalan 16. Okay, sebab dia tak habis, kita tambahkan dia supaya dia habis. Okay, jarak dia adalah X. Okay, dia sepanjang daripada A sampai X, jadi jarak dia adalah X. Kita dah tambah. Walaupun tadi tak sampai ujung, kita tambah dia supaya jarak dia full. Okay, jadi 16. Jadi X kuasa 2 bahagi 2. Bila dah kuasakan dengan 2, bahagi 2. Kenapa kuasa 2? Sebab dia UDL. Okay. Okay, jadi 16. X kuasa 2. X darab X ni X kuasa 2 lah. X darab X ni adalah X kuasa 2. Okay. Bahagi 2. X kuasa 2 bahagi 2. Okay. X kuasa 2 bahagi 2. Okay. Negatif. Pasal dia arah lawan jam. Okay, negatif. Okay, negatif. Okay, kemudian 16 X tolak 4. Ni tadi kita dah tambah sampai hujung. Okay, so yang hujung kita tambah tadi, kita tolak semula. Jarak dia adalah X tolak 4. Unit value dia sama, 16. So, 16 darab dengan X tolak 4. X tolak 4 ni, X tolak 4 ni, dia UDL. Okay, jadi dia kuasa 2 bahagi 2. Okay, X tolak 4 ni adalah X tolak 4, X tolak 4, X tolak 4 kuasa 2 lah. Maksud dia bahagi 2. Okay, kalau ditulis balik. Okay, seperti inilah. Ini untuk moment function. Okay, simplified dia akan jadi macam ni. Okay, kemudian kita integrate. Kenapa dia terlajak ni? Okay, kita integrate, kita akan dapat macam ni. Jangan lupa tambah C1. Sebab kita integrate, kita tambah C1. Dan integrate lagi sekali. Kita akan dapat C1X tambah C2. Okay, pemudahkan. Pemudahkan. Yang mana boleh bahagi dulu. Selesaikan. 8 per 12 boleh dapat 2 per 3. Kita tulis 2 per 3 saja. Okay. So, kita ada deflection function, slope function dan juga moment function. Okay, moment function. Okay. Soalan dia next adalah kita nak selesaikan C1 dan juga C2. Yang tu kita kena guna boundary condition. Okay. Guna boundary condition, masukkan boundary condition X sama dengan 0, Y sama dengan 0. X sama dengan 4, Y sama dengan 0. So, masukkan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kita dapat C2 sama dengan 0. X sama dengan 4, Y sama dengan 0. X masukkan 4, Y sama dengan 0. 4 tolak 4, 4 tolak 4. So, ni 0, ni 0. Tinggal C1 sama dengan negatif 16. Masukkan C2 dan C1 ni. Dalam function tadi yang tak selesai tadi. Masukkan C1 untuk slope equation dan juga C1X untuk deflection function. Kita dah rewrite macam ni. So, kita dah boleh selesaikan function ni.
tapi dia nak maximum deflection. Bila nak maximum deflection saja, ada sebut benda ni, so kamu kena apply ini. Okay, macam mana nak tahu? Bila ada maximum deflection, kamu kena apply dy dx sama dengan kosong. Okay, kita apply dy dx sama dengan kosong. Kamu masukkan nilai x supaya yang hujung ni kamu akan dapat kosong. Okay, yang hujung ni kamu akan dapat kosong. Ataupun kamu masukkan nilai y dy dx ni sama kosong. Kamu kira lah kalau boleh dapatkan nilai x ni. Okay. Okay. Sama ada kamu cuba jaya, kamu cuba x ni sama dengan 1 dapat berapa. Kamu cuba x sama dengan 2 dapat berapa. So kamu cuba sampai nilai x yang kamu masuk tu, bila dah masuk nilai x tu, hasil dia sama dengan kosong. Bila hasil sama dengan kosong, kamu dapat nilai x sama dengan 1.52. Contoh. Bila x 1.52, function ni akan jadi 0. Okay. Bila kamu nak masukkan nilai x sama dengan 1.52, function yang ni akan jadi 0. Jadi, itu maksudnya x adalah 1.52. Okay. Kemudian, langkah seterusnya, masukkan pada deflection function pula. Okay. Masukkan pada deflection function. Nilai x tadi 1.52. So, kamu akan dapatlah deflection negatif 15. Okay. Negatif 15 ni, kamu bahagi pula dengan EI. So, kamu akan dapat negatif 7.5 downward. Okay, downward.